Boleh lah. Saya panggil dulu Ustaz. Tak apa, saya MC. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati lagi kasihi Ustaz Don Daniel dan ahli rombongannya, khususnya para imam, Bilal dan seterusnya, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat hadir ke Masjid An-Najihin, Bandar Seri Permaisuri, Ceras, Kuala Lumpur, untuk kita mengikuti satu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustaz Don kita, yang saya rasa tidak perlu saya perkenalkan diri. Mungkin ataupun semestinya tuan-tuan dan puan-puan biasa melihat di kaca-kaca TV ataupun di saluran YouTube atau di mana-mana masjid dan sebagainya. Jadi Ustaz Don tidak asing lagi bagi kita semua. Sebelum saya menjemput yang berbahagia Ustaz untuk menyampaikan ceramahnya, suka saya memaklumkan pihak Ustaz Don sendiri ada menganjurkan satu kamp yang dinamakan SASES di bawah KUIS College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, untuk khususnya untuk, kalau tak silap saya, untuk pelajar sekolah, untuk remaja berumur 13 hingga 17 tahun pada 14 dan 16 Mac 2020 yang akan datang nanti. Tak berapa lama lagi pelajar ataupun anak-anak kita akan bercuti, maka diadakan program seumpama ini. Dan juga satu lagi, kursus asas bahasa Arab ataupun kabar, pengajian sepenuh masa untuk kita sama-sama menambahkan kefahaman kita terhadap teks-teks ataupun nas-nas daripada Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Jadi saya tanpa melengahkan masa menjemput yang berbahagia Ustaz Don untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk tajuknya Andai ku tahu bila ajal. Macam itulah, saya teringat lagu tu. Jadi apa nama ni, falyatafaddal mashkura. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak masjid yang memberikan peluang dan ruang kepada saya pada waktu yang sangat genting, iaitu pada malam 9 Rajab 1441 Hijriah atau Hijrah, yang termasuk daripada awal malam bulan Rajab yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebagai waktu makbulnya doa. Allah Ta'ala pilih tuan-tuan dan saya untuk duduk dalam malam ini, dan syukur masjid bagi peluang. Barangkali ustaz-ustaz lain lebih layak daripada saya, tapi masjid bagi peluang kepada saya untuk malam ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Seterusnya kepada para alim ulama, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada di dalam majlis ini. Ada salah, ada silap, ada kurang daripada saya, berikan teguran dan nasihat. Kata pantun orang-orang lama, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Seterusnya kepada semua ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapa-bapa, ayahanda, bonda, semua yang ada dalam majlis ini, terima kasih kerana sudi hadir ramai-ramai majlis ini. Sekiranya dihitungkan dengan ilmu saya yang cetek ini, tak sepatutnya ramai yang mai, sikit pun dah bersyukur. Tapi tuan-tuan mai ramai-ramai, alhamdulillah. Semoga majlis diberkati. Kata pantun orang-orang lama, pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Kehadiran tuan-tuan berharga tidak terbayar. Semoga majlis diberkati, insya-Allah. Dah tak ada pantun lah.
Semua sihat? Alhamdulillah. Penat sikit lah hari ni kerja. Jadi marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Tapi kali ini panjang sikit. Yang pertama, seperti biasa kita minta supaya surah Fatihah ini kita hadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya ahli qaryah Masjid An-Najihin. Dan malam ini nak minta dengan keberkatan bacaan tuan-tuan dan juga berkatnya surah Fatihah sebagai harta karun arash. Sebut dalam hadis min kanzil arash, harta karun arash. Dan berkat tuan-tuan baca, especially siapa yang balik daripada kerja, nanti balik cari hadis ni. Nabi kata ada 3 golongan yang special. 1, orang yang hafal dan baca Quran. 2, orang yang berjihad. 3, orang yang bekerja. Kenapa? Yang pertama, orang hafal Quran disebut sebagai ahlullah, adalah ahli keluarga Allah. Dalam ni saya yakin ada yang hafal Quran. Yang kedua, orang yang berjihad disebut sebagai khalilullah, ini kekasih Allah. Dan yang ketiga, orang yang bekerja disebut sebagai sadiqillah, orang yang benar-benar berpegang dengan janji-janji Allah. Ni nanti cari tahu hadis ni. Orang jarang baca yang ni. Untuk orang yang bekerja di sisi Allah, dia adalah orang yang benar di pihak Allah. Jadi dengan keberkatan tu semua, saya mohon sikit daripada tuan-tuan, tolong niatkan. Yang pertama, Allah Ta'ala hindarkan kita semua, ahli keluarga kita, anak turun keturunan kita, cucu cicit, daripada wabak-wabak penyakit yang tidak kita ingini. Dulu negara kita masyhur dengan penyakit ta'un. Lah ni tak ada dah. Mana Allah boleh buang. Dulu ada penyakit Japanese encephalitis. Lah ni tak ada. Allah buanglah. Mai pula SARS. Allah buang, tak ada dah. Lah ni baru mula, tak banyak lagi. Kita minta Allah lempak buang. Kalau tak boleh buang pun pindah tempat lain. Macam mana Nabi doa kepada bumi Madinah. Madinah kalau penyakit mai, Nabi doa penyakit tak akan masuk dan dia akan dipindahkan pergi tempat yang lain. Nabi ada sebut dalam hadis tu. Nanti tuan-tuan tengok Imam At-Tirmizi kalau tak silap saya. Itu satu. Yang kedua, saya nak minta tambah, tolong niatkan juga supaya Allah Ta'ala bagi kepada pemimpin-pemimpin kita, buka pintu hati mereka, nampak yang betul itu betul dan bagi mereka ikut, dan yang salah tu salah, jangan ikut. Biar nampak yang kawan tu kawan, ikut, berteman. Yang lawan itu lawan, berhati-hati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, soalan sebelum kita nak mula. Kenapa tuan-tuan nampak sedih hari ni? Nampak suram pasal tajuk kita ke? Tak bincang lagi dah maut dah. Bawa bertenang. Semua benda hidup pasti akan mati. Tak saya pi dulu, tuan-tuan pi dulu. Tak tuan-tuan pi dulu, saya pi dulu. Sama ya. Pantun daripada Batam, Indonesia. Bunga melur, bunga melati, tumbuh di samping pohon angsana. Sesiapa yang hidup pastilah mati bila surat ajalnya tiba. Bunga rampai. Ni pantunnya semua bunga, sebab bunga boleh layu. Bunga rampai bercabang dua, dibawa bersama sejemput kecambah. Sahabat karib kini tiada, telah terkubur berkalang tanah. Bunga kemboja batangnya subur, daunnya gugur di kala petang. Selalu kita hantar jenazah ke kubur, entahlah esok mungkin giliran kita akan datang. Bunga teratai di atas air, tumbuh di antara bunga kiambang. Ketika ajal datang menggilir, pangkat, jabatan, kedudukan semua hilang. Bila memetik mawar berduri, jika tersilap tangan terluka, tinggal jenazah seorang diri di dalam liang gelap gelita. Bunga anggrek aneka warna bergoyang diinjak si anak burung. Bila ada iman dan takwa, alamat jenazah akan beruntung. Ini antara pantun yang ditulis oleh orang-orang yang mahir dari Indonesia tentang ajal. Suatu hari ada seorang lelaki, kita tak cerita sedih. Kakak tuan-tuan nak cerita sedih? Tak apalah, kita cerita pengajaran lah. Sebab tajuk dia andai ku tahu bila ajal. Siapa pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Okey. Andai tahu apa kita nak buat. Kalau dalam lagu yang dikarang, mungkin itu yang dimaksudkan oleh tuan pengurusi majlis. Lagu yang menjadi lagu tema kepada sebuah kumpulan daripada Jakarta. Nama dia kumpulan Ungu. Lagu itu tajuk dia Andai Ku Tahu. Dikarang oleh penyanyinya sendiri, Sigit Purnomo, Saifuddin Pasha Sayyid nama dia. Itu dia karang lagu tu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Jadi menjadi lagu tema kepada sebuah kumpulan di Indonesia, nama kumpulan Ungu. Kemudian bukan itu saja, banyak lagu-lagu yang memperingatkan tentang kematian. Di bumi Melayu kita pun apa kurangnya daripada lagu yang menjadi masyhur dinyanyikan semula oleh Ustaz Akil Hairawa. Dulu orang tak nyanyi lagu tu. Ustaz Akil Hai mai dia menyanyi, ramai orang menyanyi. Tajuk dia Selimut Putih. Mai lagu kumpulan apa? Kumpulan tu saya duk pakai pad
Kan yang macam mana lagu dia? Bila Israel datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Al-Suraya. Tu macam semangat betul. Al-Suraya nyanyi lagu tu. Bila Israel. Okey, itu satu kat negara kita. Kemudian jangan lupa lagu yang menjadi dendangan orang-orang lama dulu ketika mengenduikan anak dia nak tidur. Hak tu pun lagu hujung nyawa juga, tapi dalam bentuk perjuangan. Di pondok kecil, di pantai ombak, berbuih putih beralun-alun. Sekali adik dia kata, duhai abdikku sayang. Masa dia tanya ayah dia, duhai abangku, kemana ayah? Ku cinta ayah, ku sayang ayah. Lagu tu sedih. Bagus, dia mengingatkan kita tentang perjuangan. Sebab hidup ni jihad sungguh-sungguh. Hidup ni jihad sungguh-sungguh. Lagi tak ditinggalkan juga lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan nama Wali Band, kumpulan daripada Ciputat, Indonesia. Tajuk dia apa? Tobat Maksiat. Ingat mati, ingat sakit, ingat. Betul ya lagu tu? Sekali lagu. Dan yang terbaru, lagu yang memang terang-terang hamak suruh mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Ada memang hamak tulis semua orang mati. Cerita dia nak hamak hampa semua mati, cerita lagu tu. Ada cerita dia. Jadi semua lagu banyak orang buat untuk mengingatkan kepada kematian. Hal ini sama. Makna sama tu bukanlah sama, maknanya usaha ini dibuat oleh Allah Ta'ala sendiri di dalam Al-Quran dengan mengingatkan kita tentang perkataan maut. Mim, waw, ta. Maut sebanyak 165 kali dalam Al-Quran. Banyak. Nama Nabi Musa sahaja ada 35. Nama Nabi kita pun 5 kali. Adapun perkataan maut, Allah peringatkan kita sebanyak 165 kali dalam Al-Quran. Maut, mayit, maitah, banyak Allah Ta'ala sebut. Sebab apa? Nak mengingatkan kita tentang mati. Takut-takut kita terlupa. Nampak gaya hari ni macam ramai orang lupa. Tu tara peringat. Mungkin sebab tu imam tak baca ayat mati kot. Barangkali tu imam tak baca ayat tu. Baca, siapa kata tak baca? Setiap minggu. Bila? Yasin tang mana? Jawab betul dah. Surah tu, sebab dia kata aku sebab ustaz kita tiap minggu aku tahu mesti Yasin lah. Tu kan kalimah tu surah Yasin. Ini Quran tuan-tuan, bukan saya punya. Saya baca yang tuan-tuan punya. Jadi kalau jumpa perkataan-perkataan yang takjub dalam ni, maknanya ini Quran tuan-tuan. Kita patut ambil manfaat daripada dia. Surah Yasin ketika mana Allah Ta'ala menceritakan tentang 3 orang Nabi. Awal lagi muka surat awal. Yasin muka surat kiri, pindah muka surat belah kanan tu kan yang Allah kata ada perkataan salas. Kan selalu kita berhentikan perkataannya. Idh arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bi. Tuan-tuan menghafal salis tentang Nabi tu. Orang-orang Bani Israel ketika tu bunuh 3 orang Nabi ni. Allah apa? Mereka bunuh 3 orang yang Nabi hantar, yang Allah Ta'ala hantar. Kemudian Nabi tu kata kepada mereka dalam keadaan Nabi tu jadi roh. Dia kata apa? Qalu ya wailana ma bukan. Macam mana ayat dia? Wa ma alaina illa al-balaghul.
wa jaa min aqsal madinah. Bukan Ustaz. Mana perkataan tu? Tolong saya. Tu bawah sekali ayat 26. Qila dukhulil jannah. Bila Allah bila orang-orang yang Bani Israel itu bunuh Nabi 3 orang, Allah kata kat Nabi itu roh dia. Qila dukhulil jannah. Masuk syurga. Wahai nabi-nabi aku. Jawab nabi-nabi itu, qala ya laita qaumi ya'lamun. Celaka sungguh kaum aku, depa bunuh aku. Kalaulah depa tahu, depa mesti ikut aku. Tengok aku masuk syurga sekarang ni. Ini ada. Tapi yang saya maksudkan bukan surah Yasin, dia adalah surah As-Sajdah. Setiap pagi Jumaat bukan sahaja menyebutkan tentang mati, bukan saja sebut tentang mati, sebut pasal malaikat maut tu. Betul tak? Pasal tak ayat dah? Saya buka lagi Quran tuan-tuan, bukan Quran saya. Saya buka lagi Quran tuan-tuan. Quran sini. Allah Taala kata, Luqman Sajadah. Allah Taala kata apa? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa kamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhan kamulah kamu akan kembali. Tiap-tiap pagi Jumaat mesti akan beringat tentang mati. Jadi hari ini saya dah cerita bahagian pertama tentang maut. Cukup. Saya bukan ahli dia. Cukup cerita tentang maut. Tuan-tuan tahu yang pertama tadi berapa kali maut disebut dalam Quran? Karut 165 kali. Berapa kali tuan-tuan? Sekali lagi tanya soalan. Sekurang-kurangnya tuan-tuan tahu yang pertama maut disebutkan sebanyak berapa kali dalam Quran? 165 kali maut dalam Quran. Maut diperingatkan kita di negara kita tiap-tiap minggu 2 kali. Satu surah Yasin, satu lagi surah apa? Sajadah, pada setiap hari Khamis malam, Jumaat pagi. Jadi habis saya cerita maut, maknanya malam ni tajuk bagus untuk kita sama-sama. Yang kedua, saya nak masuk fasa dia. Apa dia? Peringatan untuk saya dan untuk semua. Kullu nafsin za'iqatul maut. Surah Ali Imran ayat 186. Ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut. Za'iqah nah. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Tengok kod-kod saya terjemah salah pakai Quran saya. Kita pakai Quran tuan-tuan. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ali Imran 185. Baca makna, tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Tuan-tuan, mati ni kena rasa. Mati ni dia ada rasa dia. Sebab itu kalau tuan-tuan dengar antara ustaz yang pandai cerita bab mati ni, Ustaz Wadi Anwar, Ustaz Dusuki, Ustaz Ahmad Dusuki, dulu almarhum Ustaz Abu Hasanuddin, ni semua otai lah. Depa cerita maut, kita pun rasa keluar daripada pintu ni kita pun tak mau hidup dah. Betul, depa otai. Bila depa cerita, antara benda yang pasti akan dirasa mati. Antaranya orang yang mata dia terbeliak. Sebab dia rasa, kalau dulu masa kita kecil-kecil ni, sebab nampak ni semua orang dewasa, yang muda-muda ada sikit saja, yang mana muda-muda situ ada sikit, sini tu tak ramai. Masa kita kecil dulu ada satu kaset Ustaz Badrul Amin buat. Siapa ibu? Ingat? Dia tanya soalan lalu tu.
Di mana anakku seorang doktor. Dia cerita tentang hadis Nabi itu. Nabi sebut au kama qal, bila satu orang nak mati, time tu memang sangat genting. Bayangkan roh kita duk keluar. Dalam keadaan roh duk keluar tu, mak kita mai sebelah kita. Mak kita meninggal lama dah. Ayah kita meninggal lama dah. Tahu-tahu mak kita menjelma, ayah kita menjelma sebelah kita. Dia sebut pula kat kita, wahai anak, aku ni ayah kamu. Oh, masa tu tuan-tuan jangan rasa kita boleh handle kot. Kita bangun tidur terkejut pun kita mamai pergi berlari merata. Orang abang, "Kau ni bangun ni." Apa dia? Kita mana? "Weh, hang ada kat mana ni?" Kita pun, "Aku pun tak tahu kat mana ni." Kita pun tak tahu. Orang kejut kita, "Weh, kalau bangun." Orang bagi kat kita bantai lapang. "Ni pergi tidur dalam." Kita pun ambil pergi masuk dalam bilik tidur. Kita pun tak tahu apa. Tu dalam keadaan bukan mati. Baru bangun daripada tidur separa mati. Kita jadi tak tahu ketahuan hala. Oh, masa ni para ulama cerita, hadis Nabi sebut dia mai menjelma sebelah kanan dan kiri kita. Saya doakan supaya kita semua dapat melalui frasa dan fasa itu dengan jayanya. Amin ya rabbal alamin. Sebab tu zikir kena amal. Zikir kena amal. Yang inilah yang menyelamatkan kita. Saya minta dekat Ustaz Nizam Arifin Al-Banjari tadi sebelum nak main sini, dia ada baca satu zikir kat saya. Zikir tu saya baca putih-putih, dia baca tadi sambung. Jadi saya minta kat dia, dia tak bagi kat saya tadi lagi. Sebab kami sembang dalam telefon je. Sembang dengan orang alim ni, sembang dalam telefon 5 minit pun semua ilmu. Ustaz Nizam cerita, kata, ingat tak cerita tentang Abu Darda? Ketika mana orang mai habaq dekat dia, rumah dia terbakar. Dia kata, wallahi aku tak beriktikad pun dengan perkataan kamu. Orang mai habaq, wahai Abu Darda, rumah hang terbakar. Dia nampak rumah terbakar, kawasan kampung dia, kejiranan dia. Rumah hang terbakar mah. Abu Darda kata, demi Allah aku tak berpegang, tak beriktikad pun. Tak beriktikad. Akidah. Aku tak beriktikad pun, kata, rumah aku terbakar. Sekali lagi mai pula orang kampung lain mai, Abu Darda, rumah terbakar. Sebab memang orang nampak kawasan tu tengah terbakar. Dia kata, demi Allah aku tak beriktikad pun dengan pegangan macam tu. Sehingga last kali semua kawasan itu terbakar, rumah dia rentung, hangui habis, kecuali rumah Abu Darda. Orang terkejut. Orang tanya Abu Darda, macam mana jadi macam tu? Bukan saja jadi rumah hang tak terbakar, hang siap ada i'tiqad dalam kata rumah aku tak akan terbakar. Dia kata, bukankah Habibi, kekasih aku bagi tahu, siapa baca zikir ini 3 kali pagi, 3 kali petang, tidak akan menimpa musibah seperti kebakaran dan penyakit di dalam rumah dia. Dahsyat betul kak, sahabat Nabi. Kita tak ada maksurat pun kita tak mau baca. Ratib Al-Haddad kita tak baca, Ratib Al-Atas kita tak baca. Tuan-tuan ingat tak pejuang-pejuang Melayu dulu yang lawan penjajah? Nanti balik tuan-tuan cari, saya bagi bunga-bunga sebab tu tak termasuk dalam silibus. Itu tak masuk dalam silibus kita. Sekadar nak habaq saja. Tuan-tuan balik nanti tuan-tuan type dalam Google, siapa dia? Saya tak mau habaq. Kalau habaq dah habis semua tuan-tuan dapat dah. Pejuang-pejuang kita bila mereka jumpa jenazah-jenazah mereka, bagi clue je, raja. Tak ada, yang lain semua tuan-tuan cari. Orang jumpa dia, sebelah tangan pegang kitab. Jenazah ni sebelah tangan pegang pedang, pegang ni senjata. Kitab tu apa? Saya yakin hari ni kita semua tak ada dah kitab tu. Walhal dulu di bumi Melayu, amalan dalam berperang pegang kitab tu, baca perang. Apa nama kitab tu? Dalailil Khairat, nama kitab tu. Dalail al-Khairat, kitab himpunan salawat-salawat kepada Nabi.
Dia banyak. Sebab tu orang tua-tua dulu cukup kenal dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Satu. Tu yang kita baca doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Tu selawat tu. Lepas tu kita baca lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Semua tu ada dalam kitab Dalailul Khairat. Himpunan selawat-selawat ke atas Nabi banyak. Dan hari ini yang setanding dan tebal dia tak tebal sangat, tak banyak pun selawat dia. Dalam Dalailul Khairat ada berapa aja, 100 ke berapa aja selawat. Yang hari ini ada satu lagi tambahan baru dikarang oleh ulama masih moden. Kami ambil selawat ini daripada anak beliau, iaitu Maulana Syekh Musa Ar-Ruhani. Ini ulama Pakistan ni. Kuburnya ketika beliau wafat wangi 7 bulan, sehingga akan mendatang fitnah kepada Maulana. Orang duk mai kubur dia, duk ambil tanah dan sebagainya. Terpaksa doa pula ke Allah, ya Allah tolonglah hentikan bau wangi ni, jangan bagi ada. Maka ulama sepakat anak keturunan semua Syekh Musa Ar-Ruhani kena kumpul sekali, duduk dekat satu tempat, sembahyang hajat, minta supaya dihilangkan bau daripada makam Syekh Musa Ar-Ruhani. Apa nama kitab dia? Selawat juga. Namanya Barakat Makiyah. Baca yang ni. Berapa selawat dalam ni? Kalau tadi 100 lebih ya. Hak Dalailul Khairat berapa ratus ya? Hak yang ni berapa? 805. Baca. Saya berani suruh tuan-tuan sebab itu amalan saya. Amal. Insya-Allah. Moden hari ni lah. Ketuk gong pun TV juga. Macam mana nak azan ke tak mau? Terus tak mau azan. Kalau azan boleh tak? Saja tanya lu. Orang tanya sebab apa? Mesti ada sebab kan. Orang lain terus ya, pasal saya nak suruh azan kerana satu hadis. Bukan ulama lain tak kira, tak. Malam ni sebab kita. Kalau ulama hebat, tok guru depan hebat, tuan-tuan kita orang biasa-biasa, berkat tok guru kita dapat. Saya orang biasa. Jadi saya perlukan benda ni. Apa dia? Nabi kata siapa dengar azan, siapa dengar azan, lepas dia dengar azan, dia jawab azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan, asyhadu anna Muhammadan, hayya 'alas salah, la haula wala quwwata. Kemudian dia baca doa penutup azan. Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah. Kemudian dia sambung minta untuk Allah bagi kepada Nabi satu tempat nama wasilah. Sebab tu lepas kita baca Allahumma rabb hazihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah, kita akan sambung ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Itu nama tempat. Dalam syurga ada satu tempat nama wasilah. Nabi kata, siapa doa lepas azan minta dekat aku wasilah tempat tu, aku nak tempat tu, minta untuk aku. Siapa dengar azan, jawab azan, minta doa lepas azan, minta wasilah untuk Allah bagi kepada Nabi. Nabi kata dalam hadis tu, halat lahu syafaati, wajib bagi dia dapat syafaat aku. Malam ni saya tak ada apa nak bagi kat tuan-tuan. Kalau dapat jawab azan malam ni ramai-ramai. Sebab tadi maghrib kita naik motor lah apa kalut. Ni kita semua tengah ready majlis ilmu. Boleh tak ustaz? Azan. Boleh no? Tak izin. Lagi satu alasan ya. Bukan semua orang yang duduk kawasan sekitar ni mai kuliah kita, yang ada apartmen semua tu kan. Jadi depa semua semayang Isyak, tunggu azan. Nanti kalau kita tak azan malam ni, dia ingat malam ni tak ada Isyak. Tuan-tuan, azan nak bunyi dah. Jangan lupa jawab azan ya. Lepas tu kita baca doa. Allah
akbar, Allahu akbar, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar, marhaban. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا قوة. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pihak masjid bagi peluang nah. Sebab pihak masjid nak suruh buat terus kan, saya minta izin boleh buat. Terima kasih nah. Terima kasih. Suatu hari sedang Nabi Sulaiman alaihi salam duduk nak mesyuarat. Tiba-tiba Nabi Sulaiman diziarahi dalam mesyuarat itu oleh malaikat maut. Nama pena dia malaikat maut. Nama betul dia malaikat Izrail. Cerita ni tuan-tuan boleh buka dalam kitab, nanti tuan-tuan tulis ya. Nama kitab dia Al-Majalis, kitab kafta alif ba, kitab Al-Majalis alif lam mim jim alif lam sim, Al-Majalis As-Saniyah alif lam sin nun ya ta marbutah, yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fushni, nama syekh dia. Okey, so dalam kitab ni syekh ni ceritalah Nabi Sulaiman duduk nak mesyuarat. Tiba-tiba Nabi Sulaiman didatangi oleh malaikat maut. Nabi dengan para malaikat best friend. Maknanya malaikat bila mai
Boleh jadi mai melawat, tanya khabar, menyampaikan wahyu, mai nak bagi tahu kata ada nabi lain yang sezaman dengan kamu. Semua tu ada cerita di dalam Quran. Nanti tuan-tuan baca. Saya bagi kesimpulan mudah saja. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Sulaiman bin Nabi Daud alaihi salam didatangi oleh malaikat maut. Sedang malaikat maut berbual-bual bersama dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, tiba-tiba terpandang malaikat maut kepada satu orang manusia, satu susuk tubuh. Bukan pandang biasa. Kalau dalam kitab dia kata pandangan dia macam merenung, macam dia macam tu. Jadi orang yang bila dipandang macam itu, tuan-tuan pun kalau saya pandang lama lagu tu, tuan-tuan pun rasa, aku tak butang baju ke awak, ustaz dah tengok lebih kurang kan. Jadi malaikat mau pandang dia macam tu. Jadi dia rasa tak selesa. Bila dia rasa tak selesa, dia gelabah. Malaikat maut dah habis sesi bersama dengan Nabi Sulaiman. Malaikat maut beredar. Laki ni tak tahu malaikat maut, dia tak tahu sebab jadi macam orang. Kemudian lelaki itu pergi jumpa dengan Nabi Sulaiman. Dia kata, wahai Nabi Allah Sulaiman alaihi wassalam, siapakah yang bersama dengan tuan sebentar tadi yang merenung tajam ke arah saya? Pandangannya membuatkan saya tidak selesa. Maka jawab Nabi Sulaiman, itu malaikat maut. Jujur, terang Kalau kita mungkin tak ada siapa kot, dia tak tengok kau hang terasa kot, segan nak abang atas malaikat maut, betul? Kalau tuan-tuan mai duduk makan dengan saya sekali lagi, kita makan, orang tanya, ustaz siapa sebelah saya? Ni malaikat maut. Tuan-tuan makan mu mengkelan tu. Betul. Dia jadi tu. Tambah lelaki ni bukan duduk dengan ustaz, dia duduk dengan Nabi. Dia tanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, hak tu malaikat maut. Terus dia kata, kenapa dia pandang saya macam tu? Saya rasa takut. Wahai Nabi Allah, tolonglah jauhkan saya daripada malaikat itu. Saya tak mau jumpa dia. Nabi Sulaiman alaihi salam tanya, kamu nak saya buat macam mana? Mintalah angin bawa saya pergi negara yang jauh. Nanti tuan-tuan boleh tengok angin menjadi kerajaan kepada Nabi Sulaiman. Ada cerita dalam Quran, okey? Hak tu dalil teguh Nabi Sulaiman dia boleh arahkan angin. Dan Nabi Sulaiman kalau nak travel, orang lain ambil perjalanan sebulan, Nabi Sulaiman sehari sahaja. Dia relax, dia angin bawa dia. Kalau tuan-tuan payah sangat nak faham, tak boleh nak faham sangat, perlukan contoh, ambil Dragon Ball awan guling. Tak faham sangat dah. Okey. Ini Nabi Sulaiman lagi hebat daripada itu. Okey, selesai cerita dia habis. Kalau tak faham, macam mana boleh duduk dekat atas awan? Awan boleh ke? Bukan tembus ke? Tengok cerita Doraemon, dia boleh keraskan awan. Okey? Kalau tak faham sangat. Nabi Sulaiman dia boleh gerak dengan angin. Ada cerita dia dalam Quran. Kemudian Nabi Sulaiman pun mengarahkan angin dalam kitab tadi. Apa nama kitab dia tadi? Punca dah. Al-Majalis. Sebut boleh. Al-Majalis As-Saniyah. Al-Majalis As-Saniyah. Cuba sebut. Itu nama kitabnya. So dalam kitab tu dia kata apa? Nabi Sulaiman arahkan. Nabi Sulaiman, okey, ni senang, semua orang boleh jawab. Nabi Sulaiman ada di negara mana? Tempat yang orang berebut sekarang ni. Pandai menjawab betul. Dekat Palestin. So Nabi Sulaiman dekat Palestin duduk kat sini. Nabi Sulaiman arahkan angin tadi, bawa dia pergi ke kawasan India lah kita kata dalam tu. Belah sinilah kepulauan India belah sana, Sri Lanka apa belah sana. Jauh. Nabi Sulaiman kata, angin bawa dia. Angin pun bawa dia. Bawa dia sampai sahaja di India. Dia turun daripada angin tu. Malaikat maut tadi ada depan situ, cabut nyawa dia, gedebam, jatuh dia, wafat di situ. Kemudian malaikat maut kembali ke Nabi Sulaiman, ziarah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tanya soalan, kenapa kamu tadi memandang tajam kepada lelaki tadi sehinggakan dia tidak selesa? Kata malaikat maut, aku ketika berbual dengan kamu wahai Nabi Allah Sulaiman, aku terkejut kerana aku memerhatikan seorang lelaki di dalam senarai maut aku. Dia sepatutnya meninggal dalam beberapa minit lagi di India.
kenapa dia masih berada di sisi kamu? Tu dia. Apa makna dia? Firman Allah Ta'ala surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Semua orang ada ajal dia, tapi bila kata ajal sampai, dia tak akan terdahulu, dia tak akan terkemudian. Kalau Allah kata 755, 755. Dia tak akan jadi 754, dia tak akan jadi 756. Bagus lah tajuk ni, bersempena dengan corona kan, mengaji siap-siap kot-kot lah. Faham tak faham sudah. Dia tak payah nak telan kan kalau cakap lagu tu kan. Payah nak telan kan. Tapi kita kena terima. Hari ni isteri saya Dr. Putrajaya. Hari ni baru ni kan ada, saya rasa tak boleh cerita kot, kena classify lah. Minta maafkan saya. Baik. Saya rasa dia tulis mesej kat saya, jangan habang kat orang. Hanya orang lah. Di satu tempat yang isteri saya kerja, habang lah pula tadi kan, kacau. Tak apalah. Jadi isteri saya tadi pun duk terlibat dengan ni, duk ambil sebab bilangan dia pun makin. Tapi jangan takut, sebab dekat negara kita tadi kan keluar sidang media Kementerian Kesihatan dah bawa keluar. Alhamdulillah, negara kita, negara-negara luar tabik ketika coronavirus berlaku di negara kita. Alhamdulillah, setakat tadi 4 hari bulan Mac hari ni lah, 4 Mac, ada banyak kes dah di negara kita, tapi semuanya dapat kuarantin, ubat, baik, discharge balik rumah dah. Tak ada lagi yang maut di negara kita. Alhamdulillah. Sebab tu negara-negara lain tabik serius daripada tabik. Alhamdulillah. Jadi sebab berkat orang-orang semua doa dalam majlis, doa kunut dan sebagainya. Bagus. Okey. Sambung Cerita yang kedua. Tadi dah bagi cerita dah, maut mesti sampai. Cerita yang kedua. Cerita ni berkisar tentang orang-orang yang mereka pandang maut ni hebat, duduk di mata mereka 24 jam. Saya tak pasti saya dah cerita kat sini ke tak, tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni ketika dia sembang dengan anjing. Rasa dah dekat sini, tapi ulang pilah, tak ada masalah. Tajuk maut kan, dulu tajuk akhlak, ni tajuk maut, benda yang sama. Ketika ni dalam kitab mana? Cerita Sayyidina Uwais Al-Qarni bercakap dengan anjing. Anjing tak sembang pun dengan dia, tapi Sayyidina Uwais cakap dengan anjing tu. Kata-kata itu dirakamkan dalam kitab. Apa nama kitab dia? Kitab Rawdul Rayahin fi Hikayatil Salihin. Kitab dia nama Rawdul Rayahin, dalam membicarakan fi hikayat as-salihin, cerita tentang orang-orang soleh. Jadi Sayyidina Uwais Al-Qarni dalam kitab ni sedang mencari makanan di kawasan sampah, makna tong sampah besar lah nah. Bukan, saya ulang sekali lagi, bukan saya suruh tuan-tuan cari makanan dekat tong sampah. Wallahi saya tak ada niat macam tu. Saya nak habaq kata, begitu biasa, luar biasanya hidup Sayyidina Uwais Al-Qarni, sehingga nak cari makan pun untuk nak bagi kepada orang susah hanya di kawasan sampah sahaja. Sedih. Tapi siapa dia Sayyidina Uwais? Dengan elok-elok saya bagi tahu gelaran dia. Sayyidina Uwais Al-Qarni, Uwais alif waw yasin Uwais. Sayyidina Uwais Al-Qarni gelarannya Sayyidul Tabi'in, penghulu segala orang-orang dalam kategori tabi'in. Tuan-tuan tahu siapa yang kategori tabi'in? Antara yang masyhur yang saya yakin tuan-tuan kenal. Siapa dia? Imam Malik.
Tuan-tuan kenal Imam Malik punya nama? Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Hak ni Maulana ni kira digelar sebagai Imam Darul Hijrah. Imam yang duduk di Madinah, tak keluar-keluar daripada Madinah sebab cintakan Nabi, tak mau tinggal Nabi. Penghulu kepada orang tabi'in, Sayyidina Uwais Al-Qarni. Tu lain macam hak ni kira level lain macam Sedang dia cari makanan untuk nak bagi kepada orang susah di tong sampah. Dia tak ada duit, dia orang miskin. Dia cari. Tiba-tiba anjing mai duk sapa dia lah, bahasa kita, bahasa elok anjing mai sapa. Anjing duk kong-kong-kong dia lah, duk menyalak kong-kong-kong kat tempat dia duk cari makanan, sekali dengan dia duk kong-kong-kong. Sayyidina Uwais Al-Qarni, dia kalih ke anjing tu, dia kata, ambil bahagian kamu mimma yalik wa ana mimma yali. Kamu cari bahagian kamu, aku cari bahagian aku. Kita sama cari makanan kat tong sampah, tapi nanti di akhirat kalau aku lintas titian siratal mustaqim, aku jatuh, kamu lebih mulia daripada aku. Tapi sekiranya aku lintas titian siratal mustaqim, aku lepas, aku lebih mulia daripada kamu. Oh, hebat lah. Hak ni kita, tuan-tuan nak letak diri kita tang mana? Tak boleh. Saya pun tak boleh. Malu. Kita tengah makan lagi awet lalu pun kita syok kan. Waitress main pun nak ayat apa? I love you. Nampak? Kita tak boleh kontrol. Nak letak kita dengan Sayyidina Uwais tu tang mana? Memang tak jumpa. Kelam terus. Dah lah penghulu segala para tabi'in. Maksud dia cukup hang dah bahasa ni bahasa, bukan bahasa tak hormat dan saya semang bahasa kita. Hang dah penghulu tabi'in kot, cukup steady dah lah, janganlah duk buat dah hang penghulu tabi'in kot, cukup hang duk buat over apa lagi Tara tu pun dah masih lagi membandingkan diri dia dengan seekor anjing. Dahsyat. Hak ni semua orang yang mana yang letak maut ni ada dengan dia dalam ni 24 jam. Sebab tu Nabi habaq kat kita, kalau esok kiamat, semua orang mati esok, ada benih dalam tangan, tanam benih. Pasal apa? Nak suruh kita, lagi kita ingat mati, lagi kita fikir apa kita nak tinggal untuk anak cucu keluarga kita. Sebab itu kita digalakkan ziarah kubur. Hari ni, pagi tadi, ahli keluarga kami ada yang meninggal dunia. Kita semua digalak menziarah kubur. Sebab apa? Sebab nak suruh kita tengok kubur tu. Contoh okay, kita tu ambil Malaysia lah. Nanti kalau kita ambil, nanti ada orang terasa diri ke apakah, okay, khalas, ambil Madinah. Kita pergi Madinah, kita tengok perkuburan Baqi'. Kan pejuang-pejuang hebat kan. Antara orang yang dikuburkan di perkuburan Baqi' itu adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari. Belakang sekali. Nanti kalau tuan-tuan pergi tengok ni, nanti kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, saya tunjuk tuan-tuan buat cara macam ni. Orang perempuan pun nanti boleh tengok kubur, okey? Nanti saya tunjuk. Sebab selalu orang perempuan tak biasa tengok kubur Baqi', tengok gambar ayah. Okey, ni saya tunjuk cara macam mana nak pergi. Tak ada masalah. Saya bawa 600 orang pergi tengok. Semua boleh tengok. Bergilir-gilir saya bawa. Semua boleh tengok. Walaupun tak masuk dalam maqam. Macam mana cara dia? Di sini Masjid Nabawi, seluruh ni Masjid Nabawi. Pintu yang kita masuk ziarah Masjid Nabawi itu nama dia Babus Salam. Bila mai Babus Salam, keluar Babus Salam namanya Babul Baqi'. Sebab apa? Ini pintu Baqi' yang Nabi punya masjid tu. Maqam Nabi kat sini. Ini pintu. Berdepan pintu tu perkuburan Baqi'. Besar perkuburan Baqi'. So tuan-tuan berjalan, tuan-tuan jangan tuju tengah.
Kalau tuan-tuan tuju tengah, tuan-tuan duduk tengah-tengah ni, tuan-tuan hanya nampak tembok aja sebab dia tinggi. Saya tuan-tuan kena ingat, kalau bahasa utara kata kena naik gon. Tuan-tuan kena naik gon lagu tu baru boleh naik. Jadi kalau tuan-tuan berdiri kat sini tak nampak ni tembok. Jadi kita hanya hadiah Fatihah dan sebagainya. Orang perempuan sampai bila-bila tak boleh tengok. Orang lelaki boleh masuk. Setiap kali lepas waktu semayang boleh masuk. Orang perempuan tak boleh. Jadi macam mana nak bagi orang perempuan tengok, orang lelaki tengok? Tuan-tuan ambil sebelah kiri sekali. Perkuburan Baqi' dia ada hujung dia belah kiri. Keluar Babul Baqi', jalan, ambil kiri sekali. Tuan-tuan jalan sepanjang ni. Di tengah-tengah ni, tuan-tuan nampak kubur jelas depan mata. Ni dia kubur Baqi'. Jadi bolehlah kita habaq kat orang. Yang ada 2 batu, orang perempuan. Yang ada 1 batu, orang lelaki. Itu beza lelaki perempuan dekat perkuburan Baqi'. Nanti orang perempuan bolehlah tengok. Kiri lagi, kan kubur dia panjang macam tu. Tuan-tuan ke sana lagi, akan ada kubur 2 dekat situ. Di kepungan. Situlah kubur Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari. Siapa dia? Siapa dia? Beliau adalah orang yang wafat dia arash bergegar. Tuan-tuan tahu dah arash berapa orang yang tanggung? Ini Quran tuan-tuan, bukan Quran saya. Quran tuan-tuan. Saya tunjuk. Surah muka surat 566. Surah Al-Haqqah nama dia. Anak-anak yang hafal Quran dia pandai lah. Kita tak pandai sangat. Kita merangkak. Tengok ni. Muka surat 567. Senang aja nak ingat. 567. Ayat yang ke 18. Bukan. 17. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Jom baca. Dan para malaikat berada di pelbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat akan menjunjung arash. Arash ni ditanggung oleh 8 malaikat. Tuan-tuan tahu arash Allah besar mana? Tuan-tuan tahu tak kursi Allah besar mana? Malaikat yang tanggung tu besar mana? Tapi wafatnya Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari, bergegar tiang arash. Kita ziarah maqam, tujuannya untuk apa? Untuk beringat dekat kita. Apa dia? Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari meninggalkan kisah yang agung kepada kita untuk kita belajar dan ambil manfaat hari ini pada tahun 1441 Hijrah. Saya cerita tuan-tuan. Tuan-tuan, beliau wafat bergegar tiang arash. Hebat dia. Kita pun dengar, Allah, insaf ya Allah. Kita dengar. Beliau tinggalkan kehidupan macam tu untuk kita. Tuan-tuan nak tinggal macam mana kepada anak cucu tuan-tuan? Saya nak tinggal macam mana dekat anak cucu saya? Itu tujuan kita. Jadi kita tak boleh give up. Biarlah negara macam mana kucak-kacir, biarlah bagaimana keadaan ekonomi, yang penting esok anak cucu kita dia akan tengok kita juga ke mana pun. Ceritalah Perdana Menteri hebat lagu mana pun, bagi cucu kita, Tok Wan dia lah yang paling hebat. Saya senantiasa ada gambar tu saya simpan dalam telefon saya. Gambar ni selalu saya share dengan isteri saya. Saya kata apa? Memang saya penat buat kerja ni, tapi setiap kali bila tengok anak duk tengok saya, tak boleh penat lah. Mereka duk tengok kita. Sama macam tuan-tuan. Ada banyak mata-mata kecil yang duk tengok tuan-tuan. Tujuan malam ni satu je kesimpulan. Kita nak tinggal macam mana keadaan kita bila kita tahu ajal kita sampai. Sebelum penutup, sebagai menghormati atuk saya yang banyak memberikan kami, keluarga Don Dona ni, saya cerita tuan-tuan sikit. Tok saya meninggal tahun 1999. Saya tingkatan 3. Seminggu sebelum tok saya wafat, tok saya panggil
semua anak cucu dalam keadaan dia buat red alert. Dia kata, aku rasa aku nak mati dah bah. Semua orang gabra. Tok saya kanser. Kalau ikut medical term isteri saya pure genetic cancer. Mak saya, ayah saya, atas Tok Wan kanser. Mak dengan ayah saya bawa pula dah ada. So, anak confirm ada. Saya ready lah nak buat macam mana. Zikir lah. Hak tu boleh lawan. Orang rumah tak terbakar pun boleh. Betul tak betul? Kena yakin lah. Kena. Okey. Saya nak beritahu apa? Tok saya dia buat red alert. Dia kata, aku rasa aku nak mati ni. Aku sakit ni. Pakat semua turun mai. Apa dia buat? Dia kata, dia duduk. Dia kata, panggil semua anak lelaki aku mai. Mai, tok saya ada 6 orang anak lelaki, 7 orang anak perempuan, 13 orang semua. Bapa saya punya adik-beradik. Semua hak lelaki duduk, termasuk saya masa tu sebab tingkatan 3. Bapa saya suruh duduk kat tepi katil juga dengar. Tok saya kata, tolong bagi mandi aku dengan cara mandi jenazah. Esok kalau aku mati, aku tak mau hampa kalut tak reti nak bagi mandi aku. Hak teriak-teriak lah. Hak menangis-menangis lah. Hak yang lain pakat siapkan rumah macam nak mandi jenazah. Pasang kain rentang, tutup, tak mau air. Ambil katil, pasangkan plastik, letakkan bantai dengan plastik, tak mau bagi basah. Sebab kita tak pinjam pun kat masjid, kita buat kat rumah. Bagi baring tok saya, buka baju dia, tutup hanya dengan kain pelekat aja dekat antara pusat dengan lutut. Ni saya ingat ayah saya pesan, suruh tutup aurat, tutup lagu tu. Tok saya baring. Bila tok saya baring, anak cucu pakat bagi mandi jenazah, perong bagi mandi, hak basuh, sabun dan sebagainya. Kemudian sampai dekat tempat bahagian sulit, ayah saya yang nak kena cuci. Lepas tu ayah saya terberhenti. Tok saya kalih, tok saya kata, buat macam aku mati sungguh, cuci aku. Ayah saya cuci. Tok saya siap mandi, dia pakai baju macam biasa, dia duduk atas katil relax. Semua orang pun dah makan minum semua, tidur apa, esok pagi semua orang balik. Selang 3 hari, tadi seminggu, selang 3 hari sebelum wafat, dia panggil lagi sekali. Dia kata, aku rasa aku nak mati. Pakak semua balik. Dia suruh bagi mandi lagi sekali, mandi jenazah, 2 kali mandi jenazah. Dan hari dia wafat dekat hospital bagi mandi jenazah dia. Tapi anak cucu menyesal tak? Anak cucu tak menyesal. 2 kali dah bagi mandi jenazah. Ni saya cerita sebab apa? Tok saya tinggal macam tu. Takkan saya nak tinggal benda yang tak ada apa. Sama macam tuan-tuan, saya yakin sejarah keluarga tuan-tuan hebat. Kalau tidak, dia tak akan tempatkan orang-orang hebat dalam rumah Allah. Jadi kalau Tok Wan tuan-tuan, istilah hari ni, kalau Tok Wan tuan-tuan cool, takkan tuan-tuan biasa. Mesti lagi coolest lah. Okey, Tok Wan tuan-tuan terror kan. Takkan tuan-tuan biasa-biasa je. Mestilah kena terror. Tinggalkan yang baik untuk keluarga. Andai ku tahu ajalku. Okey, minta ampun, minta maaf. 9 suku lah. Cukup lah. Esok kerja kan. Tuan-tuan nampak macam tak mau berhenti tu. Berhentilah. Esok kita mengaji lagi. Nah, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya minta ampun, minta maaf sekiranya saya tak pandai bawa cerita. Sebab saya pun takut cerita apa ni tak sedia untuk kiamat, apa tak mau mati, tengok saya tak ada pakai jahanam. Jadi saya pun cerita pada ukur baju di badan sendiri. Ada 3 cerita dalam ni yang saya tak cerita dekat tuan-tuan. Saya sebut je dalam nota saya. Balik nanti baca. Satu cerita Abu Lubabah dengan Abu Dahdah. Mereka 2 orang dalam satu cerita yang sama. Tak apa kalau tuan-tuan buka internet, dia kata Abu Lubabah orang lain, Abu Dahdah orang lain, tak ada masalah. Cerita dia tu yang paling penting. Okey, macam mana mereka berkira tentang sepohon pokok kurma, Nabi gantikan pokok kurma duduk di syurga. Abu Dahdah dengan Abu Lubabah. Yang kedua, Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Abu Dujanah
radhiyallahu anhu. Tadi Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Abu Lubabah perang Badar. Abu Dahdah seorang lagi, dua orang cerita yang sama. Seorang lagi Abu Dujanah, Nabi bagi pedang dekat dia. Nanti tuan-tuan baca cerita mereka dengan pokok kurma. Pokok kurma aja cerita dia dengan mereka ni. Tapi hebat mereka. Sebab apa? Mereka letak, Nabi, kalau aku buat, aku dapat pokok kurma kat syurga kah? Nabi kata, kalau hang buat, hang dapat pokok kurma dekat syurga. Daun dia daripada daun dia daripada zamrud, buahnya daripada delima, semua batu-batu syurga. Nabi kata pokok tu terus pi, aku ada 600 pokok, hang ambil satu pokok, hang mau mai kat aku, hang ambil 600 pokok, aku bagi kat hang. Tu kawan tu ambil 600 pokok ladang dia, kurma dia, kurma terbaik. Tuan-tuan pergi dekat Madinah, tanya mana ladang Abu Dahdah, orang akan tunjuk ladang Abu Dahdah dekat mana. Sampai hari ni 1441 tahun. Hebat dia punya ladang dia. Dia kata kat kawan dia, hang tukar aku beli, hang ambil 600 pokok, aku nak satu ni je. Dapat pergi jumpa Nabi, ni pokok yang Nabi nak, saya wakaf. Nabi kata, pokok kurma satu ada dekat hang dalam syurga. Dia balik rumah dia, dia pergi dekat ladang dia balik yang 600 pokok. Dia kata kat isteri dia, dah keluar, ni bukan ladang kita. Isteri dia kata, kenapa apa? Aku dah gantikan ladang ni dengan pokok kurma kita satu dekat syurga. Isteri dia kata, Allah, untungnya perniagaanmu wahai Abu Dahdah. Isteri dia kata lagu tu, kemah. Saya risau juga kalau hari ni, abang belum tentu masuk syurga lagi bang. Jahanam. Okey, itu cerita. Nanti tentang baca. Okey, nanti cerita habis. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dan seluruh jemaah Masjid An-Najihin, diampunkan segala dosa yang lalu dan yang akan datang, yang sengaja atau tidak sengaja, yang terang atau yang tersembunyi. Ya Allah, kurniakan kepada semua jemaah Masjid An-Najihin hari ini, andai ada hajat mereka tolong tunaikan, andai ada permintaan mereka tolong kurniakan, andai ada lintasan hati mereka tolong jawab. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami semua, wahai Tuhan yang Maha Penyembuh, yang menyebutkan dalam Al-Quran, fa idza maridtu fahuwa yashfin, maka tolong jauhkan kami, sembuhkan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada wabak penyakit dan balak yang datang menghampiri kami. Ya Allah, kepada anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak yang soleh, yang menjadi penyejuk mata hati kami. Terangkanlah hati mereka, tenangkan jiwa mereka, luaskan pemikiran mereka, tajamkan ingatan mereka, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, untuk ibu bapa, jadikanlah ibu bapa yang ada di sini ibu bapa yang soleh dan mempunyai sifat sabar dan qanaah yang tinggi, agar mereka dapat ditempatkan menjadi jiran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ahlil khair. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang-orang yang baik, sayangkan orang-orang yang baik, duduk bersama orang-orang baik dan dicintai oleh orang-orang yang baik. Ya Allah, seperti mana nama masjid ini An-Najihin, jangan Engkau keluarkan kami dari masjid ini, melainkan Engkau najahkan kami daripada api neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Tuan